Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Pertamanya, saya telah diberi taklimat secara terperinci oleh Ketua Polis Negara dan Panglima Angkatan Tentera serta para pegawai polis dan tentera bersama-sama dengan Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan serta ahli-ahli jemaah menteri yang telah ikut bersama-sama dengan saya dalam rombongan. Saya ingin melahirkan rasa puas hati di atas keberhasilan operasi bersama yang telah dilancarkan oleh pihak polis dan tentera, di mana banyak kejayaan telah dicapai untuk menumpas kumpulan penceroboh militan yang telah memasuki negara kita mulai pada tanggal 12 Februari yang lalu. Kerjasama yang sangat erat antara polis dan tentera ini dengan menggunakan kepakaran dan kekuatan masing-masing dalam satu bentuk operasi bersepadu adalah merupakan satu model yang sangat baik untuk kita mengambil langkah-langkah membenteras dan mengambil tindakan yang tegas terhadap kumpulan tersebut. Saya tidak berhasrat untuk memberi butir-butir lanjut dari segi keberhasilan operasinya, kerana ini adalah bidang tugas tanggungjawab Ketua Polis Negara dan Panglima Angkatan Tentera. Mereka akan memberi taklimat secara lebih secara terperinci lepas ini pada pihak media. Cuma saya nak menyatakan penghargaan kerajaan terhadap kerjasama yang sangat berkesan yang antara pihak polis dan tentera dan juga keberhasilan yang telah dicapai oleh mereka. Selain daripada itu, saya juga ingin memberi keyakinan kepada khususnya kepada rakyat Sabah, rakyat Malaysia di Sabah, bahawa dalam soal keselamatan dan kedaulatan Sabah, kerajaan akan melakukan apa saja untuk menjamin keamanan dan keselamatan serta kedaulatan negeri Sabah. Untuk menyokong apa yang saya telah nyatakan ini sebagai dan pendirian kerajaan Malaysia, saya ingin mengumumkan kewujudan satu kawasan yang diberi nama Special Security Area belah Sabah Eastern Command ini. Special Security Area ini akan meliputi kawasan dari Kudat ke Tawau dan merangkumi Sandakan, Sempurna, Lahad Datu dan Kunak. Cadangan ini telah pun dipersetujui oleh Jemaah Menteri semalam, dan hari ini saya mengumumkan hasrat kerajaan untuk mewujudkan Special Security Area ini, dan pusat Special Security Area ini akan ditempatkan di Lahad Datu. Sebagai langkah segera, command center ni akan kita tempatkan beberapa kabin sementara supaya kawasan keselamatan khas ini dapat berfungsi dengan keadaan yang segera. Untuk menggambarkan sikap dan pendirian kita yang serius untuk menjaga keamanan dan keselamatan serta kedaulatan negeri Sabah ini, maka kita akan tempatkan tambahan kekuatan. Maknanya kekuatan yang sedia ada di Sabah ini kita kekalkan, dan kita akan tambah lebih kurang 5 batalion tambahan antara pihak tentera dan polis. Pecahannya kita akan tentukan selepas ini, setelah kita merundingkan perkara ini antara pihak polis dan tentera
Tapi pada prinsipnya kerajaan mengambil keputusan supaya kekuatan tambahan dalam lingkungan 5 batalion ini akan kita tempatkan di kawasan Special Security Area ini. Ini adalah untuk memberi keyakinan kepada rakyat Sabah, khususnya mereka yang tinggal di kawasan Sabah Timur ini, bahawa meskipun operasi ini akan berakhir pada kumpulan ini, tetapi soal keselamatan mereka itu dan kedaulatan Sabah akan terus kita pertahankan. Saya berharap ini akan membuat mereka merasakan bahawa masa depan mereka akan lebih terjamin dengan langkah yang saya telah sebutkan tadi. Saya juga ingin menyatakan bahawa sebelum saya sampai di sini, saya telah berhenti di Tawau. Di Tawau saya telah berjumpa dengan pemimpin-pemimpin dari komuniti Suluk, dan mereka telah pun membaca satu ikrar kepada saya, dan ikrar itu isi utama daripada ikrar itu bahawa mereka mengutuk tindakan yang telah dibuat oleh kumpulan penceroboh, dan kedua, mereka ini memberi sokongan yang sepenuhnya pada kerajaan pusat dan kerajaan negeri, dan mereka juga menyatakan bahawa mereka tidak akan membantu kumpulan ini, malah mereka ini merupakan rakyat Malaysia yang cinta kepada keamanan dan kedamaian. Saya juga telah menerima panggilan telefon daripada Presiden Aquino sebentar tadi, dan dalam temu bual saya dengan Presiden Aquino, beliau tanya pada saya apa reaksi kerajaan Malaysia pada kenyataan yang dibuat oleh Jamalul Kiram, bahawa dia minta kumpulan dia itu meletak senjata, ataupun menyatakan perlunya berlaku gencatan senjata ataupun ceasefire. Saya beritahu pada Presiden Aquino bahawa pendirian kita bahawa mereka mesti meletak senjata secara unconditional, tanpa syarat, dan senjata itu mesti diserah pada kita. Itu pendirian kerajaan Malaysia. Saya juga ingin menegaskan dari segi soal polemik sama ada negeri Sabah merupakan sebahagian daripada Malaysia, tidak sepatutnya berbangkit sama sekali, kerana isu ini telah pun diputuskan. Pertama, dari segi perundangan, perkara ini telah dimuktamadkan semenjak tahun 1878 lagi, bahawa dari segi perundangan, Sabah memang merupakan wilayah yang sah dalam Malaysia. Tambah lagi dengan keputusan yang dibuat oleh Suruhanjaya Kobol, di mana telah didapati bahawa lebih daripada 2/3 rakyat ataupun orang Sabah pada ketika itu bersetuju untuk menjadikan wilayah Sabah ini sebahagian daripada Malaysia. Dan keputusan Suruhanjaya Kobol ini telah pun mendapat pengiktirafan oleh bangsa-bangsa bersatu. Dan di samping itu, di bawah undang-undang antarabangsa, bahawa rakyat mana-mana negara mempunyai hak untuk menentukan berdasarkan pada prinsip self-determination. Oleh itu, berasas kepada kedua-dua, dari segi perundangan dan juga dari segi suara rakyat yang telah dipungut secara demokratik, maka soal Sabah dalam Malaysia sebagai sebahagian dari wilayah Malaysia tidak patut dan tidak boleh dipertikaikan oleh sesiapa. Dan saya nak tegaskan bahawa jangan sesiapa
memandang ringan kepada iltizam kerajaan Malaysia untuk menegakkan prinsip bahawa Sabah ada sebahagian daripada wilayah Malaysia selama-lamanya dan tidak boleh dipersoalkan oleh sesiapa sekalipun, sama ada di dalam maupun di luar negara kita. Dan kita akan tetap pertahankan prinsip ini, hakikat ini dan kebenaran ini secara mutlak dan dengan sepenuh kekuatan yang ada pada kita. Okay. Questions? Ya, itu detailnya kemudian, tapi maknanya kita akan tempatkan kekuatan tambahan, berarti bahawa kemudahan-kemudahan pangkalan tentera dan polis sudah tentu perlu ditambah di sepanjang kawasan Sabah Timur. Ya, pantai dan dalam kawasan dalam. Saya nak tegaskan bahawa ada 3 komponen ya dalam kawasan special security area ni. Ya, ini komponen awal, komponen tentera, komponen polis. Dan ketiga-tiga kita akan gabungkan dalam satu command structure, dan command structure ini akan melapor terus pada Ketua Menteri Sabah. Ya. They have to surrender their arms. And they have to do it as soon as possible. Operasi masih berterusan. Dia akan diteruskan sampai mereka letak senjata. That's a matter to be considered later. The most important thing is for us to resolve the current security threat that's facing us. Yeah? Yeah. Yalah, makna itulah sebab kita tak lancar serangan lebih awal lagi. Kita bagi tempoh lebih daripada 3 minggu dan kita tangguh 4 kali. Jadi dan kita hanya bertindak apabila mereka bertindak membunuh 8 anggota polis kita, baru kita bertindak balas. Jadi Malaysia dah cukup menghormati prinsip kemanusiaan dan merundingkan cara itu sesuatu keadaan keselamatan itu untuk diselesaikan cara rundingan. Selepas itu saya buat kenyataan bahawa tempoh untuk rundingan sudah berakhir dan kita masih lagi dalam proses untuk mengambil tindakan terhadap kumpulan ini, dan tindakan operasi ketenteraan polis akan diteruskan sehingga mereka meletak senjata tanpa syarat. For as long as it takes to eliminate them. Thank you.